Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita digemparkan dengan desas-desus ataupun dengan kabar berita berkaitan dengan rombakan kabinet. Satu artikel dari astroawani.com yang bertajuk Rombakan Kabinet kembali ke KPDN, Saifuddin enggan komen. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail enggan memberi sebarang komen mengenai desas-desus yang mengatakan beliau akan kembali menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Saya belum nak bagi apa-apa komen lagi, katanya ringkas. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Kementerian Dalam Negeri KDN Madani. Sebelum ini, beberapa media melaporkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan kembali ke KDN dan Saifuddin bakal menerajui semula KPDN. Saifuddin yang pernah menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bermula 3 Julai 2018 sehingga Februari 2020. Sementara itu, antara nama yang dikaitkan terlibat dalam rombakan kabinet adalah Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan membincangkan cadangan rombakan kabinet dalam pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan rombakan kabinet bukan perkara mendesak kerana hanya terdapat satu kekosongan jawatan perlu diisi, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang sebelum ini disandang Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebelum ini. Artikel dari astroawani.com, rombakan kabinet kembali ke KPDN, Saifuddin enggan komen. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, saudara-saudara yang amat dihormati semua. Bagi Anda yang menonton video ini, peminat politik di Malaysia, tidak kisahlah peminat bahagian kerajaan, peminat di Blok Pembangkang, peminat Perikatan Nasional, penyokong Kerajaan Perpaduan, penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, penyokong Tun Mahathir sekalipun. Ini satu video yang pasti akan mengejutkan Anda. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, terdapat banyak gesaan yang dibuat di dalam dunia politik. Salah satu gesaan yang kita pernah dengar adalah berkaitan dengan, kita juga pernah mendengar berkaitan dengan gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan. Namun sehingga kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri, masih kekal di puncak. Nah, terdapat juga gesaan di bahagian pembangkang pula. Ada beberapa pemerhati politik dan juga ada pemimpin politik sebelum ini membuat kenyataan menggesa PAS untuk masuk kerajaan. Saudara-saudara, sekiranya PAS satu blok dari pembangkang, arti PAS masuk kerajaan, nah, makna kata Perikatan Nasional tinggallah bersatu dan juga gerakan, dan rasanya Tun Mahathir. Tapi kita juga tahu baru-baru ini Tun Mahathir dilantik sebagai penasihat bagi 4 negeri Perikatan Nasional ataupun 4 negeri tadbiran PAS. Nah, kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir pula. Ada yang kata, kenapa Tun Mahathir yang dilantik? Kan Perikatan Nasional ada Muhyiddin Yassin. Kan Perikatan Nasional ada Hamzah Zainuddin. Dan kenapa di dalam
kepemimpinan PN yang masih ada pemimpin yang besar, berpengaruh, tetapi Tun Mahathir yang bukan ahli parlimen, yang tidak ada kuasa hari ini, yang dilantik menjadi penasihat. Akhirnya beberapa pandangan dari kepimpinan PN sendiri menyatakan mereka mahu pimpinan Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri dan juga mempunyai pengalaman yang luas. Tidakkah Muhyiddin Yassin sendiri mempunyai pengalaman yang luas? Kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir. Kita juga berpikir kalau Tun Mahathir kita dapat lihat hari ini diagung-agungkan oleh PAS, pemimpin PAS, tidakkah Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin akan tergugat di dalam kepimpinan PAS, kepimpinan PN, maafkan saya. Bagaimana kalau tiba-tiba Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin satu blok bersatu keluar Perikatan Nasional pula dan menyokong kerajaan? Nah, itu pun tidak mustahil juga. Nah, saudara-saudara, gesaan demi gesaan. Ada yang kata PAS patut masuk kerajaan. Ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan. Ada juga kata Tun Mahathir perlu rehat, tidak lagi perlu aktif di dalam kancah politik hari ini yang semakin panas hari demi hari. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang saya nak puji tentang Tun Mahathir ini, beliau masih lagi kuat perjuangannya ataupun masih lagi kuat mahu menjadi ahli politik yang masih mempunyai pengaruh di Malaysia. Walaupun kita sudah tahu bukti penolakan terhadap Tun Mahathir di Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Tapi semangat Tun Mahathir masih lagi ada. Walaupun di usia sudah menghampiri 100 tahun, beliau masih lagi aktif di dalam kancah politik Malaysia. Itu satu kebaikan yang saya lihat, yaitu beliau masih aktif dan masih ingin relevan di dalam dunia politik hari ini. Tetapi di usia yang sudah menghampiri 100 tahun, di usia 98 tahun Mahathir, patutkah beliau rehat saja dan tidak lagi terlibat dan fokus menjadi negarawan? Nah, teman-teman, berkaitan dengan beberapa spekulasi yang dibuat sebelum ini, gesaan PAS masuk kerajaan, gesaan bersatu masuk kerajaan. Kalau PAS masuk kerajaan, bagaimana dengan pembangkang? Tinggallah bersatu, tinggallah Mahathir, tinggallah gerakan, tinggallah muda. Dan juga mungkin ada lagi yang lain. Nah, begitu juga kalau bersatu yang masuk kerajaan. Bagaimana pula dengan kepimpinan Perikatan Nasional? Bagaimana pula dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN? Adakah beliau yang akan memimpin PN tanpa bersatu? Seperti yang kita tahu, PAS mempunyai 40 kursi lebih, dan juga begitu juga bersatu, kalau saya tak silap 30 kursi lebih. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Anda wajib share video ini. Anda juga dipersilakan like video ini dan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu percuma.